Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan masuk kepada bab yang keempat, iaitu pemikiran kreatif. Bab 1, 2, 3 kita dah cover. Jadi saya nak ingatkan kepada semua yang mana pada hari Jumaat ini kita akan adakan midterm untuk bab 1, 2 dan 3 sahaja. Jadi bab 1, 2 dan 3 ni dia tak akan masuk di final. Yang akan masuk cuma 4, 5, 6 dan 7 sahaja. Dan hari ini saya akan masuk kepada bab yang keempat, iaitu pemikiran kreatif. Art is not what you see but what you make others see. Ya, Elias Degas. Okay, menurut Elias Degas, seni itu bukannya apa yang kita nampak, tetapi apa yang kita buat orang lain nampak. Itu yang biasanya lah kalau kita lihat, kebanyakannya hasil-hasil seni, tak kira lah hasil seni itu daripada lukisan ke, bangunan ke, makanan ke. Bila kita buat, bukannya kita yang nampak seni itu betul-betul seni, tetapi based on daripada apa yang orang tengok. Kalau kita lihat hari ini makanan, bagi saya makanan hari ini sedap nombor 2. Nombor 1 tu adalah unik. Yang viral kan bila makanan tu unik siapa? Netizen yang lihat benda tu adalah satu seni yang menarik dan kita harus cuba. Sama juga dengan bangunan, ya, tempat-tempat yang menarik. Jadi bukannya kita yang nampak apabila kita buat, tetapi disebabkan orang yang datang, orang tengok tempat itu menarik, tempat itu cantik, hasil seninya menawan, maka mereka pun viralkan. Orang pun datang tengok dan memang betul-betul cantik. So itu adalah seni, ya, dari sudut kreatif macam mana dihasilkan. Jadi ini contoh kreatif, ya. Hari ini bidang kreatif menjadi bidang menjana pendapatan paling tinggi. Siapa yang kreatif menghasilkan satu-satu produk, maka dia akan berjaya. Ini selalu saya sebut dalam kelas. Orang yang kreatif adalah orang yang berjaya. Kita ada idea tapi kita tak mampu nak buat. Tak apa, kita minta orang yang mampu. Kerana orang yang berjaya itu bukannya semua dia buat sendiri, tidak. Tapi dia upah orang, dia minta tolong orang yang tolong buatkan. Jadi ini antara contoh gambar lah, tangga kalau kita tengok. Dia boleh jadikan drawer untuk simpan kasut. Kreatif tak kreatif lah. So creativity ini, ya, kita kena lihat daripada pelbagai sudut. Ya, brainstorm. Kita nak hasilkan idea-idea yang hebat, kita kena brainstorm. Ya, brainstorm ni dengan rakan-rakan. Kita duduk, kita panggil sebagai percambahan minda. Masing-masing keluarkan idea, masing-masing sampaikan hajat, ya, bagi tahu cadangan masing-masing. Dan daripada sesi brainstorm ini, secara tidak langsung kita akan hasilkan pemikiran kreatif. Kita akan mula menjana, ya, pemikiran-pemikiran kreatif bagi menghasilkan satu benda, produk, perkara yang sangat kreatif berbanding dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian vision. Ya, kita kena ada visi kita, ya, innovation, ya, perubahan produk yang sedia ada, kemudian kita ubah baik, tambah baik menjadi lebih baik, ya, lebih kreatif. So itu juga creativity. And then idea, knowledge itu kena ada, ya, imagination, ya, imajinasi itu penting. Ya, pencipta kartun Pikachu, siapa tak kenal, ya, kartun Pikachu. Tapi tak ramai yang tahu sebenarnya pencipta kartun Pikachu tu dia ada satu penyakit. Ya, dia ada satu penyakit yang dipanggil sebagai anxiety ke? Saya lupa, minta maaf, ya. Nanti saya ingat saya beritahu balik. Dan dia suka berimajinasi. Dia membayangkan serangga-serangga ni menjadi watak kartun dan kemudian dia hasilkan. Ya. Kemudian mind, motivation dan juga inspiration. Ya, inspiration ni inspirasi lah daripada orang-orang lain, dan kita kena motivate diri kita. Jangan kita demotivate. Kalau kita demotivate,
maka kita tidak akan mampu mencapai apa-apa sekalipun. Itu yang pentinglah. Baik, bab 4, kemahiran berfikir kreatif. Dalam bab ini kita akan cover definisi, ciri-ciri ataupun sikap pemikir kreatif, tujuan, halangan berfikir kreatif dan cara mengatasinya, teknik berfikir kreatif dan aplikasi dalam situasi sebenar, dan amali berfikir secara kreatif. Ini kita akan buat di akhir bab nanti. Baik, era ICT dan globalisasi, trend baru ekonomi, sosial dan politik dunia. Ya, ekonomi tanpa sempadan. Dulu orang kata dunia tanpa sempadan. Ya, hujung jari anda. Dunia di hujung jari anda. Anda boleh klik ya apa sahaja yang anda nak cari, buka kepada Google, anda klik apa yang anda nak cari, baik yang halal, haram, semua ada. So anda boleh dapat. Jadi hari ini kita panggil ekonomi tanpa sempadan. Ya, kita tengok ekonomi semakin rancak melalui sistem online. Meskipun di kedai-kedai masih lagi ramai orang pergi membeli, tetapi jumlah pembeli di atas talian ini lebih ramai. Ya, kita tengok dalam negara kita ni ada Lazada, ada Shopee, ya, dan lain-lain lagi. Sebelum ni yang kita tahu ada Amazon, ada eBay, ada Taobao, ada Alibaba.com. Ya, dengan adanya laman web ini kita mampu untuk membeli barangan di luar negara. Kita mampu untuk beli barangan daripada luar negara. Dulu tak boleh. Dulu susah. Kalau dapat pun kos shipping dia mahal. Tapi hari ni dekat Shopee, kos shipping daripada China dalam RM6 lebih. Keluar pula Shopee, baru cakap. Ya, RM6 lebih, RM7 lebih. So dah murah sekarang ni. Ya. Ini dikatakan ekonomi tanpa sempadan. Kita nak cari barang-barang yang tak ada dijual dalam negara kita ataupun susah nak dapat dalam negara kita, maka kita boleh beli melalui online. Di luar negara. Kita boleh tempah khas daripada Europe, hantar ke negara kita pun boleh. Siap ada yang beli kereta melalui online. Ya, kemudian dihantar ke negara kita. Kemudian industri kreatif, ya, industri kreatif semakin berkembang pesat di dalam negara kita. Tidak kira dah dalam apa bidang sekalipun, masing-masing bekerja untuk menjadi seorang usahawan yang sangat kreatif, baik kepada makanan, baik kepada peralatan, ya, perkakas rumah dan lain-lain lagi. Ya kan, tengok yang perempuan dia suka, nanti sekarang ni saya rasa dah suka, akan datang bila dah kahwin dia lagi suka dengan produk-produk yang kreatif ni. Contohnya macam IKEA. Orang rumah saya ni memang tergila-gilakan dengan produk IKEA. Kalau pergi KL, dia mesti ajak pergi IKEA. Sebab di IKEA ni, ya, tengok dia punya kelengkapan, ya, perabot-perabot dia semua menarik. Ya, harga pun menarik lah. Ini satu kelebihan kalau anda menjadi kreatif. Satu produk yang tak pernah dihasilkan, kemudian anda hasilkan, anda boleh memonopoli harga tersebut. Ini kebaikan dia lah kepada anda. Grab opportunity ini di awal-awal kerana anda tahu satu hari nanti produk anda itu akan ditiru. Apabila dah ditiru, orang akan jual lagi murah, susah anda untuk dapat margin yang besar. Ya. Kemudian perubahan besar kepada kecil, ya, perubahan-perubahan yang besar. Hari ini kita tengok sendiri, sebelum ni semua bekerja di pejabat, 8.30 kena ada di pejabat. Kita nak menghadap jam, ya, yang duduk di KL sebagai contoh, nak kena kerja kepada komuter, LRT dan lain-lain lagi. Ada yang daripada Seremban kena pergi kerja ke KL dan lain-lain lagi, ya, macam-macam. Tapi hari ini ramai yang work from home. Ya, bekerja dari rumah, BDR. Jadi ini satu perubahan, ya, daripada besar kepada yang kecil. Ya, ada produk-produk dulu besar, tengok handphone dulu besar-besar handphone dulu. Sekarang ni halus-halus handphonenya. Ada yang besar sikit lah, ya. Dan kita tengok juga, ya, dulu perisian komputer dulu besar-besar, sekarang dah kecil. Ini semua dikecilkan. Kemudian perubahan terhadap struktur kerja, ya,
ada kerja melalui online sahaja sekarang. Sama juga seperti yang nombor 3 tadi, ya, perubahan dari besar ke kecil, ini perubahan terhadap struktur kerja. Semenjak pandemik melanda negara kita, kelas kita adakan secara online. Saya bersama dengan staf saya, bersama dengan bos saya, bila kita nak meeting, kita meeting secara online. Kerja pun dihantar melalui email, melalui WhatsApp sahaja. Kalau dulu bertimbun-timbun file, nak kena hantar, nak kena submit, nak kena print dulu dan lain-lain lagi. Sekarang dah tak perlu dah. Ya, hantar melalui voicemail boleh, melalui email boleh, Telegram boleh, WhatsApp boleh, semua mudah sekarang ni. Era lakukan sendiri. Ya. Kita pada hari ini tak boleh berharap kepada orang. Ini adalah satu zaman yang mana kita kena bergerak sendiri. Kita kena betul-betul pandai berdikari. Kerana semua orang bekerja-kejar untuk mencapai kejayaan. Tak ada masa kita nak fikirkan orang lain. Kalau kita nak berjaya, kita fikirkan orang lain, mungkin kita akan ambil masa yang lama untuk kita berjaya. Tapi kalau kita tak pedulikan orang, kita nak teruskan dengan apa yang kita impikan, yang kita nak capai, insya-Allah akan cepat. Meskipun perkara ni sebenarnya tak bagus. Ya, bila kita mengabaikan orang, ni tak bagus sebenarnya. Tapi apa yang boleh kita katakan? Hari ini begitulah. Ya, begitulah sikap manusia yang saling kejar mengejar untuk mencapai kejayaan. Macam saya pernah sebut, kalau dulu-dulu orang tua kata hidup dia orang susah. Bila dia kata susah tu maksudnya susah nak makan. Hari ni orang sekarang, bukan semualah, segelintir. Bila dia kata hidup dia susah, bukannya dia susah nak makan. Dia susah sebab dia tak kaya lagi. Sebab dia tak kaya lagi. Jadi semua orang nak kaya pada hari ini. Lebih-lebih lagi bila tengok rakan-rakan, sanak saudara yang makin lama kereta makin besar, rumah makin lama makin besar, handphone makin lama makin canggih. Kita ni ketinggalan. Maka mulalah kita ni pun wujud satu perasaan nak lawan. Maka kita pun bekerja-kejarlah nak lakukan sesuatu supaya kita pun berjaya, boleh lebih besar daripada dia. Bila suruh badan tu lagi besar, dia tak nak. Ya. Baik, kemunculan budaya nasionalisme, ya, semangat cintakan negara, ya. Ini belum lagi berlaku di dalam negara kita, tetapi berlaku di beberapa buah negara. Contohnya seperti di Jepun, mereka bangga dengan produk mereka. Di Korea, kalau tengok filem dia orang, mana ada dia orang pakai Mercedes, mana ada dia orang pakai BMW, kalau ada pun sikit je, dia akan dahulukan produk mereka, iaitu Hyundai. Sama juga dengan US. Kebanyakan rakyat US dia pakai iPhone. Jarang kita tengok pengguna US ni pakai jenama Oppo, Vivo. Ya, mereka kurang menggunakan produk-produk luar. Mereka akan dahulukan produk mereka. Jadi apabila rakyat di satu-satu negara mereka menggunakan produk hasil daripada negara mereka, itu bermaksud mereka mewujudkan semangat nasionalisme. Mereka mendahulukan produk mereka berbanding dengan produk-produk negara luar. Di negara kita belum lagi berlaku kerana kita belum menghasilkan produk-produk yang betul membuat rakyat kita minat dan nak mengguna pakai produk tu secara meluas. So, Proton ramai pakai. Yes, memang Proton ramai pakai. Tapi kena tengok Proton tu bukannya 100% by Malaysian product. Kalau pergi KL, berapa ramai pakai Proton? Berapa ramai pakai Pura 2? Ya, paling kurang, paling cikai pun dia orang pakai Toyota ataupun Honda. Toyota paling murah pun dia pakai Toyota Vios. Honda dia pakai Honda Jazz, Honda City. Ya, dia sanggup beli kereta-kereta luar negara, ya, kereta Jepun, kereta Continental berbanding membeli produk Malaysia. Kemudian hiburan dan bersantai bentuk baru, ya, ini tidak dinafikan, kita boleh lihat sendiri dengan mata kita. Ya, hiburan-hiburan hari ni tak macam dululah. Ya, nanti awak dah berkahwin, anda semua dah berkahwin, dah ada anak-anak, awak dah tengoklah macam mana hiburan anak-anak anda pada hari ni. Anda cerminkan diri anda sendiri.
Dulu waktu aku kecil aku main congkak. Waktu kecil tu aku main galah panjang. Ya, aku main kat sungai. Aku daki bukit dengan kawan-kawan sambil berlari. Ya, aku panjat pokok, makan buah-buahan di kebun. Tapi hari ini budak-budak ni semua tak tahu dah. Ya, hiburan mereka adalah gadget. Ya, sama jugalah dengan anda semua. Hiburan anda hari ini adalah gadget. Ya, kurang dah yang main bola di padang. Ya, dah kurang dah orang kata main bola jaring ke. Ya, kemudian kuranglah apa hiburan orang perempuan dulu ni, macam-macam lah. Ya, dah kurang. So hari ni hiburan bentuk baru. Ya, kalau hujung bulan tu muka monyok sebab dia tak dapat nak tunaikan hiburan dia. Sebab apa? Tak gaji lagi. Ya, kalau gaji ni boleh buka Shopee, boleh buka Lazada, itu hiburan. Hiburan orang perempuan, orang lelaki itu juga. Orang perempuan dia tak apa, dia tak gaji pun tak apa, dia akan add to cart banyak-banyak. Add to cart, add to cart, add to cart. Tak mampu beli lagi tak apa, add to cart. Seterusnya komunikasi segera, ya, tiada lagi penggunaan public phone seperti dulu-dulu. Telefon rumah pun dah kurang, ya. Raya, kad raya pun entahlah, ada lagi ke kad raya orang hantar pada hari ini? Saya pun tak perasan. Ya, semuanya melalui WhatsApp, ya, forward. Ya. Kemudian call, WhatsApp call, iPhone ada FaceTime dan macam-macam lagi. Dan yang ke-9 terakhir, kepentingan terhadap pengurusan pengetahuan. Ini juga belum lagi secara menyeluruh berlaku di dalam negara kita, tetapi di negara-negara barat ya. Ya, mereka sangat pentingkan terhadap pengurusan pengetahuan. Ya, pemikiran kritis dan kreatif lah. Dunia kini di fasa ketiga, iaitu era ICT dan globalisasi. Digital age, the creative age, the age of creativity. Idea is currency. The creative economy, the century of brain. Ya, digital age. Ya, sekarang ni kita dah 2021. Ya, zaman digital. Segala-galanya digital. Apa kerja pun digital. Apa nak dibuat pun kena gunakan digital. Sampai satu tahap ada orang yang mana tak ada handphone dia tak boleh hidup. Ada. Ya, macam you all pun kalau saya ambil lah datang Unity nanti kata kuarantin 14 hari, handphone kena kuarantin juga 2 hari. Saya ambil handphone tu saya simpan. Ambil laptop saya simpan. Boleh tak hidup agak-agak? Susah kan? Ada yang boleh. Ada yang memang tak boleh. Kalau saya nak kembalikan balik zaman kanak-kanak dahulu, ya, bercampur dengan orang ramai, boleh je saya buat dalam Unity ni. Kan, saya fellow, saya warden. Saya kata okey, semua handphone letak dalam satu beg, satu rumah, bagi kepada fellow pegang. Kemudian kita tengok apa reaksi pelajar. Apa yang dia buat. Dia bosan dia akan keluar juga, dia akan turun, dia akan main, dia akan jogging dan lain-lain lagi. Dah macam askar Ya, zaman kreatif. Ya, ini saya dah terangkan tadi, zaman sekarang ni adalah zaman kreatif. Semua orang mengejar-ngejar untuk menjadi kreatif. Tak kurang juga ada orang yang mengikut. Orang tu meniaga ayam gunting, berjaya kau pun nak meniaga ayam gunting. Orang tu meniaga pisang goreng cheese, kau pun nak meniaga pisang goreng cheese. Orang tu meniaga boba, kau pun nak meniaga boba. Orang tu meniaga bubble bee, kau pun nak buat sama macam bubble bee. Ya. So ini zaman kreatif pada hari ini. The age of creativity. Idea is currency. Ya? Idea is currency and also idea is money. Ada idea, maka anda akan kaya. The creative economy. Ya, creative economy betul. Tadi saya sebut juga tentang Lazada, Shopee. Ini semua the creative economy lah. Ya. Facebook, ada Facebook ads, ada live, Instagram, TikTok, semuanya boleh meniaga pada hari ini. Ya, ini semua membuatkan orang kata ramai orang berjaya melalui online. Ya, cara dia kreatif menggunakan platform media sosial untuk menjana ekonomi dia, syarikat dia dan lain-lain lagi. Even Unity pun menggunakan platform media sosial untuk marketing, untuk dapatkan pelajar masuk ke College Unity. Bukan Unity sahajalah, semua IPTS saya rasa menggunakan platform ini. Kalau masih lagi menggunakan platform hantar flyers ke rumah, buat
call, hantar SMS, saya rasa benda tu dah ketinggalan. Orang dah tak ikut dah, ya. Budak-budak sekarang ni pun dia tak akan follow dah benda-benda macam tu. Jadi nak berjaya kena kreatif, ya, ekonomi. Kemudian the century of brain, ya, zaman menggunakan otak. Kalau anda masih lagi menyimpan otak anda ni betul-betul dipelusuk dalam kepala tanpa menggunakan otak tersebut, anda akan ketinggalan. Nak berjaya, kena gunakan otak. Kalau tak nak berjaya, follow orang. Itu je. Ya. Zaman sekarang ni kita kena gunakan otak kita sebaik mungkin. Kita kena hasilkan yang kreatifnya sebaik mungkin. Jika tidak, kita akan ketinggalan. Ya. Sedalam-dalamnya ketinggalan. Awak tengok saya mengajar, yes. Kerja pensyarah, ketua fellow. Awak rasa saya puas ke dengan apa yang saya ada? Saya tak puas. Ya, sebab tu kalau datang rumah saya, awak tengok akan ada banyak kasut bandel budak-budak, ya. Kemudian kalau tengok, ya, sebelum pandemik, saya berniaga baju budak-budak dengan wife saya dekat kabut sale. Ada student tegur macam tak percaya. Ya, saya ni berniaga, ya, dekat dekat kabut sale, berniaga barang bandel. Dulu pernah berniaga di kafe jual ayam gunting. Ya, benda ni dah tak ada zaman orang kata apa kau buat kau kena rasa malu. Kalau kau malu, kau ketinggalan. Macam awak duduk dekat meja VIP nak makan. Kalau awak tak makan, awak lapar. Tapi kalau awak makan sikit, awak lapar. Ya. Nak makan banyak, fikir pula VIP nanti apa pula dia kata. Dah tak peduli dah benda tu. Kalau lapar, makan je. Ya. Kalau lapar, makan saja. Jadi sama juga dengan hari ni. Apa awak rasa awak patut buat, awak buat je. Jangan ada malu-malu apa semua. Ya. Kadang saya buat live jual kasut ni. Ada kan student masuk, sir jual kasut. Jadi apa masalah dia? Ya, student nak berniaga lah. Tapi ialah di Unity ni ada syarat-syarat dia lah. Bagi saya kalau nak berniaga online silakan. Kalau nak buat live nanti, nak berniaga, nak kerja, nak duduk dengan saya, sama-sama belajar macam mana, silakan. Saya tak ada masalah. Saya suruh buat live, jual kasut, nanti saya bagilah commission. Promote pula. Tak adalah, gurau je. Baik, industri kreatif menjana. Ya, wang ringgit yang banyak. Ya, kalau tengok ini pada tahun 1999. Belum lagi kita masuk Y2K, year 2000. US dollar 200 billion. Ya, 200 billion. Ya, tukar kepada duit Malaysia almost 1 trillion. 1 trillion ringgit Malaysia. 15 sektor industri kreatif yang ada di dunia pada hari ini. Yang pertama, pengiklanan. Iklan paling mahal dihasilkan adalah Honda. Cari di YouTube. Ya, macam mana iklan tu boleh jadi iklan paling mahal di dunia. Bukannya sebab kos dia mahal, tapi hasil seni dia yang mahal. Ya, jadi pengiklanan kita tengok hari ni macam-macam iklan lah ada dalam dunia ni. Tengok YouTube sekejap-sekejap iklan. Tengok YouTube sekejap-sekejap iklan. Dengar radio sekejap-sekejap iklan. Kau pernah terfikir tak macam mana Johan gaji dia dekat 20,000 sebulan. Macam mana Era boleh bayar 20,000 sebulan dekat dia? Ya, macam mana Era boleh bayar 20,000 sebulan? Sedangkan kita dengar radio, kita tak bayar pun. Free je. Salah satu sebabnya adalah iklan. Orang yang suruh iklankan dalam radio ni, dia kena bayar kepada syarikat radio. Jadi duit-duit tersebutlah, ya, dikutip dan dibayarkan gaji kepada pekerja-pekerja. Seterusnya, seni bina, ya, tak dinafikan hari ini. Seni bina, kalau kita tengok rumah-rumah, pejabat, ya, IPT dan lain-lain lagi, semakin lama semakin menarik. Dah ada jambatan kaca. Mana awak boleh tengok kat bawah. Awak yakin tak yakin je jatuh ke tak jatuh je awak boleh naik tu. Ya, funfair sekarang pun bukan macam funfair dulu-dulu. Ya, kemudian kita tengok juga tempat-tempat menarik, ya, macam-macam dibina pada hari ini. Ini seni bina. Ya, di Europe dah banyak dah seni bina yang
kreatif telah dibina di sana. Kemudian seni, craft, reka bentuk. Ya, reka bentuk sekarang bukan macam dulu dah. Kalau segitiga je lah. Segi empat tu segi empat je lah. Bulat-bulat. Sekarang ni dah macam-macam ya. Reka bentuk dihasilkan. Fashion, Allah, inilah tak terlayan dah fashion pada hari ni. Ya, yang lelaki paling saya menyampah sekali tengok kadang-kadang fashion. Pakai baju lengan tu memang pendek lah. Lengan pendek tak ada masalah. Dekat badan tu apa hal tu. Angkat sikit tangan dah nampak pusat. Lepas tu pakai seluar. Seluar pula senteng. Pakai kasut tak pakai stokin. Nah, ini mengikut kepada K-pop. Nah, bukan lelaki sahaja, perempuan pun sama. Ya, pakai tudung, orang kata tudung separuh mati, setengah nampak rambut, setengah bertutup. Lepas tu pula pakai seluar, saya tak tahu apa palazzo ke apa. Bukan palazzo. Yang jenis senteng sikit. Lepas tu pakai slipper. Serupa baik kau pakai spender dia kata. Ya, dosa dia sama je. Jadi ini fashion lah. Fashion sekarang ni macam-macam. Itu dari sudut pakaian. Belum lagi rambut. Ya, belum lagi makeup dan lain-lain lagi. Selagi mana tidak bertentangan dengan agama, silakan. Ikutlah fashion tersebut. Tapi kalau bertentangan dengan agama, janganlah. Ya, tudung sebagai contoh. Ada banyak tudung dah keluaran hari ni. Nilofa, Faridah, apa ni, Dada semua ni saya pun tak tahu apa. Entahlah. Ya. So tudung ni tak ada masalah pun. Dia bergantung kepada anda, cara anda pakai macam mana. Nah, ya. Kemudian filem, yes. Industri filem semakin pesat. Tak perlu dah pergi ke set-set yang kata susah nak pergi tu. Buat dalam studio je pun dah boleh dah. Pakai green screen tu dah boleh dah edit jadi cantik. Di Malaysia ni belum sampai lagi masanya. Bukan kita kata orang kita ni tak kreatif. Ramai orang kita kreatif. Tapi teknologi tu belum ada dalam negara kita. Wak Ima kalau kita suruh buat cerita Jurassic Park pada tahun 1998 tu pun, rasanya industri filem kita belum mampu lagi untuk buat. Mungkin dia agak slow sikit. Saya jangkakan Indonesia akan lebih better daripada kita lah satu hari nanti. Industri muzik dia dah berkembang. Kita pun melayan lagu-lagu dia. Bukannya dulu dia layan lagu kita. Hari ni kita layan lagu dia. Cuma yang saya perasan Korea hari ni. Orang Korea dia ada mula review lagu-lagu Malaysia. Dia boleh menyanyi. Kemudian orang kita menyanyi lagu Korea. Dia orang nak review. Itu satu benda yang baik lah untuk industri kita. Kemudian muzik yang zaman saya zaman rock. Sebelum tu zaman pop ye. Saya tak sempat. Ini zaman saya zaman rock. Kemudian ballads. Kemudian hip hop. Sekarang ni K-pop lah. Ya. Apa Blackpink, BTS, tu semua. Tu dua je saya tahu, yang lain saya tak tahu. Ya. So music ni macam-macam ya. Kemudian seni persembahan, penerbitan, R&D, research and development, perisian, ya, macam-macam perisian sekarang. Kalau tengok di laptop ada i7 yang terkini i7, i9, saya tak ingat lah. Ya, kalau dekat Apple dia ada M1 chip. Dulu dia pakai ini juga. Ya, i7 untuk dia punya MacBook. Sekarang dia dah ada chipset dia sendiri M1. Makin power lah. Kemudian pepatung dan permainan. Ini game, tak perlu cakap lah ya. Kemudian TV dan radio serta permainan video. Saya masih ingat lagi waktu saya kecil. Ya, saya masih kecil dulu. Permainan apabila keluar video game ni, Sega, kemudian keluar Nintendo, Game Boy, keluar PS1. Waktu tu orang yang mampu pakai tu memang betul-betul orang kaya. Kami ni memang tak mampu lah. Waktu tu gaji ayah saya ni 300 sebulan time tu saya ingat. Ya, nak beli barang harga 1000 memang tak mampu. 300 sebulan, awak bayangkan 300 nak hidup dengan 5 orang satu keluarga. Jadi tak mampu. Mainlah mainan kanak-kanak. Dulu-dulu saya ni gila main bola. Umur saya 3 tahun saya dah main dengan orang besar.
Itulah hiburan saya dulu-dulu. Bila dah ada mula diperkenalkan game-game ni, mulalah terjebak sikit-sikit kan. Tapi terjebak tu tak beli. Pergi rumah kawan-kawan main. Ya, main rumah kawan lepas tu balik. Tapi lagi seronok main dekat luar lah bagi saya. Main basikal, main kat sungai, main pangkah guli. Macam Upin Ipin main. Sama lah tu. Korang pun sama juga dulu. Main benda yang sama juga kan. Ya. Jadi ini antara 15 sektor industri kreatif yang ada di dalam dunia dan juga di dalam negara kita pada hari ini. Ya. So saya akan berhenti sampai di sini sahaja untuk kelas hari ini. So insya-Allah saya akan sambung bakinya pada kelas seterusnya insya-Allah. Jadi jika ada sebarang pertanyaan, persoalan, sila terus rujuk kepada saya. Baik. Jadi sekali lagi ingatan hari Jumaat ini ya jam 3 petang jawab midterm. Bagi yang mana menjawab pengajian Malaysia dulu pada jam 3 sehingga jam 4 boleh jawab kemudian pada pukul 4 sebab saya akan tutup sehingga jam 12 malam. Jangan korang meniru siapa meniru sekarang ni musim hujan, siapa meniru saya sumpah je kata. Ya, gurau-gurau. Okay, baik. Itu saja daripada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.